jawab soalan ni, yang pertama kita baca soalan. SU Sukan SMK Sultanah Bahiyah berancang untuk membeli X catur dan Y unit raket badminton. Okey. Dekat sini bila jawab soalan ni, pertama kita buat jadual ringkas dia macam tu, di mana kita tulis dekat jadual ni iaitu catur dan raket. Itu merujuk kepada bilangan ni, bilangan. Jadi catur dekat sini ni X unit catur, jadi catur ialah X, raket ialah Y. Jadi kita buat macam tu supaya senang nak tengok nanti. Kemudian dibagi beberapa maklumat, ya. Okey, di mana soalan A adalah minta kita menulis ketaksamaan ni. Kita boleh terus tulis. Untuk soalan A, jawapan dia kita buat persamaan yang 1, and then persamaan 2, kemudian persamaan 3. Okey. Jadi persamaan 1 adalah bilangan unit untuk dibeli tidak lebih 80. Maksudnya bilangan ialah catur ialah X, bilangan raket ialah Y. Maksudnya X campur Y tidak lebih maksud kurang dan sama dengan. Yang tu kena hafal lah. Jadi kalau nak bagi cantik, Y kurang dan sama dengan 80 tolak X, ataupun negatif X campur 80 pun boleh juga, ya. Mungkin kita biasa buat macam ni, negatif X campur 80, macam Y MX campur C kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bilangan unit raket badminton, raket ialah Y, tidak lebih bermaksud kurang dan sama dengan 6 kali catur, 6 kali X. Jadi Y kurang dan sama dengan 6 kali X. Okey, yang tu settle. Dan yang ketiga, bilangan raket ialah Y melebihi, okey, yang ini kena ingat balik. Bila Y melebihi bilangan catur ialah X, melebihi bermaksud operasi tolak. Dia bukan tanda lebih besar, ya. Dia adalah operasi tolak. Yang ni kena ingat balik ayat-ayat yang perlu dihafal. Sekurang-kurangnya baru tanda, iaitu sekurang-kurangnya adalah lebih dan sama dengan. Okey. Jadi Y tolak X lebih dan sama dengan 20. Jadi nak bagi cantik, Y besar dan sama dengan X campur 20. Ya, selalunya kita jadikan Y MX campur C kan. Kenapa saya ada buat ruang kosong? Sebab ruang kosong tu saya nak buat jadual untuk buat graf. Okey. Jadi jadual ni kita buat mudah je. Macam tu. Bagi 2. Macam ni. Okey. So kita tulis sini X, sini Y. Okey. Saya nak copy dahulu untuk 3 graf. And then sini kita paste yang kedua. And then kita paste lagi satu. Okey. So kita ada 3 jadual. Okey. Kalau dekat persamaan tu ataupun ketaksamaan tu ada sama dengan ada X dan Y, ya. Ada X dan Y, ada dan satu nombor. Macam soalan ketaksamaan 1 dan 3, maka kita boleh buat macam ni. Kita boleh letak sini 0, 0, 0, 0. Yang nombor 2 0, 0 terus. Sebab Y, X dan tak ada tambah ataupun tolak dengan satu nombor. Jadi kita terus letak 0, 0 dan satu lagi tu kita letak satu nombor lah yang kita fikirkan yang bersesuaian.
Jadi kita tengok, jadi cuba kita tengok yang kedua. Sebab yang kedua lebih senang. Kita fikir apakah satu nombor yang mudah? Kita nak letak X ke Y? Yang mudah ialah kita letak pada X. Jadi X tu contohnya saya letak nombor 10. Jadi kalau X ni 10 darab 6 60. Okey, jadi kita boleh congak saja. Kalau tak boleh congak, kita kira kat tepi. Okey, kalau tak boleh kira, tak boleh congak, boleh buat kat tepi. Y sama dengan, kita letak sama dengan ni, jangan letak ketaksamaan. Y sama dengan 6 darab 10. Dapatlah 60 macam tu. Okey. Jadi yang itu sebenarnya terpulang lah. Kalau saya tak buat. Okey, cuba tengok yang pertama. Kalau X kosong, kalaulah X ni kosong, maka Y jadi 80. Boleh? Okey. Kalau Y ni kosong, okey, kosong sama dengan negatif X campur 80. Kosong sama dengan negatif X campur 80, maka X sama dengan 80. Okey, settle lah. Untuk yang nombor 3, kalau X kosong, maka Y 20. Kalau Y kosong, okey, kalau Y kosong, kita cuba kira. Kalau Y kosong, X campur 20, so negatif 20 adalah X. Jadi kalau kita letak sini negatif 20, pada graf ketaksamaan kuadratik ni, ataupun dalam graf pengacaraan linear ni, kita nanti tak akan lukis bahagian negatif. Jadi untuk yang ini kita kena ubah. Kita tak nak guna yang ada negatif ni. Jadi kita ubah sikit, maksudnya kita tak nak guna yang ini. Jadi kita padam. Kita padamlah yang ni, kita tak nak. Okey, nombor ni kita tak nak. Kita tak nak yang tu. So, kita fikirkan satu nombor yang lain. Okey, nombor apa? Kita senang fikir pada X. X tu kita gantikan dengan 10. Okey, kalau gantikan X dengan 10, maka Y jadi 30. Bukan lebih senang? Okey, X 10, Y 30. Ataupun kita boleh ambil besar sikit, X 20, Y 40. Macam tu. Okey. So pemilihan ni ada kadang-kadang kita kena buat pengubahsuaian sikit. Kita kena sedikit kreatif lah kat situ. Okey. Okey, sekarang kita nak lukis graf ya. Okey, untuk graf yang ini kita lukis saja terus ke tepi ya. Dia punya paksi dia. Si X and then okey, sengit. Kita lukis. Okey, betul-betul macam tu. Dan tegak. Gunakan pembaris ya. Okey, hampir-hampir lah. Okey, so sini kita letak sebagai X dan ini kita letak sebagai Y. Kosong, kita ikut skala, dia kata 2 cm kepada 10 peserta pada kedua-dua paksi. Jadi kita lengkapkan 10, 20, 30, 40. Okey. Mungkin cukup sampai situ. Kemudian kita labelkan yang pertama X0, Y80. Di sini kita plot.
And then yang kedua sama juga dekat sini ya, dia cuma tukar nombor je, X dengan Y tu 80. Jadi kita ambil pembaris, kita buat garis lurus. Okey, tak betul. Okey, kalau buat guna ni kena buat betul-betul lah ya. Saya punya tu tak berapa kena, jadi anda tolong bagi dia kena betul pada 80 tu. Dan kita terus tulis nama graf, takut nanti terlupa. Kita terus tulis nama graf. Dekat sini boleh, dekat bawah ni, Y sama dengan negatif X campur 80. Okey, jangan tulis jangan tulis besar, kecil dan sama dengan. Kena tulis sama dengan, sebab dia adalah graf. Dia tanda ketaksamaan adalah lorikkan. Jadi itu jangan salah buat ya. Kemudian Y kecil dan sama dengan 6X. Yang pertama 00. Yang kedua 1060. 1060 dekat sini. Okey. So kita cuba buat garisannya. Harap-harap menjadi. Tak jadi, tak boleh guna yang ni. Kita kena guna freehand je. Dia tak boleh detect, jadi saya gunakan macam ni saja. Okey, macam tu. Hampir-hampir. Kalau boleh bagi dia betul-betul kena ya, sebab nanti kita nak kira. Jadi anda guna kertas graf, jadi pastikan lukis tepat. Okey, jadi kita tulis dekat situ Y sama dengan 6X. Dan graf yang ketiga adalah yang ini, 020 di sini, dan satu lagi 2040 di sini. Jadi kita ambil pembaris. Mungkin saya guna warna oranye, nampak sikit. Okey, kita buat macam tu. Buat garis. Okey. So Y sama dengan X campur 20. Atau anda boleh tulis Y tolak X sama dengan 20 pun boleh, tak ada masalah. Janji di label. Okey, jadi kita pilih salah satu je lah. Sekarang nak melabel. Okey, cara dia senang sahaja. Kita gunakan pensel dan pemadam. Okey, yang pertama kita ambil dari yang ketaksamaan yang pertama, Y kecil. Okey, garis dia garis yang biru, Y kecil. Jadi garisan ni garisan yang ini. Okey, kecil adalah sebelah bawah. Kecil adalah sebelah bawah. Jadi kita lorikkan di sebelah bawah. Kita lorikkan di sini 1, 2, 3 dan 4 dekat sini. Okey, ada 4 kawasan. Jadi setiap kawasan tu kita tanda right. Sekarang kita sediakan pemadam. Okey, kita sediakan pemadam. Sekarang kita tengok mana pula graf yang kedua. Okey, Y sama dengan Y kurang dan sama dengan 6X. Graf dia yang ini. Bila kurang, dia mesti di bawah garisan. Jadi di bawah garisan adalah kita lorik, kita biarkan yang di bawah garisan. Jadi yang atas garisan kita padam. Okey, ini di atas garisan dan yang ini pun di atas garisan. Jadi tinggal dua lagi di bawah garisan. Okey, yang kita tak padam adalah yang di bawah garisan. Jadi ini garisan dia. Oh sorry, ini garisan dia. Ni garisan dia. Okey, ni garisan dia. Bawah ni kita tinggal. Yang atas garisan yang ada tanda anak panah tu kita padam. Jadi kita gunakan pemadam. Yang pertama kita gunakan pensel, selepas tu kita gunakan pemadam. Okey, lepas tu kita tengok pula yang warna oranye. Okey, yang warna oranye ini. Okey. Okey. Ini garisan oranye. Okey.
Sekarang tandanya ialah besar. Jadi hanya satu lagi tinggal, besar yang atas. Jadi yang kecil kita padamlah. Okey, yang kecil tu kita padam, ni kecil. Kita nak yang besar yang atas. So itulah kawasan yang kena lorekkan. Jadi kawasan yang kena lorekkan tu kita buat lorekkan. Jadi lorekkan kita lorek lah. Kita ambil pembaris, kita lorek dia. Lorek dia macam tu. Guna pembaris ya. Buat garisan macam ni je, jangan shading. Ada setengah tu dia shading, jangan. Okey, dan kemudian letak R di situ sebagai nama rantau dia. Okey, R. Okey, dah settle lah soalan B. Soalan C. Okey, soalan C kita tengok C1. Dia kata, berapakah julat bilangan raket? Raket adalah apa? Kita tengok balik. Raket adalah Y. Okey, raket ialah Y. Kita tulis situ raket. Y, jika bilangan set catur ialah X adalah 20. Dia minta julat. Julat ni maksudnya mesti akan ada tanda kecil ataupun besar. Okey, ataupun ada sama dengan kat situ. Okey, kita tengok pada catur 20. Okey, catur ialah X 20. Jadi pada X 20 ni kita ambil pembaris, kita buat garisan putus-putus. Iaitu X 20. Kita buat garisan putus-putus. Macam tu. Okey. Jawapan dia untuk soalan C semua terletak pada rantau, iaitu dekat sempadan dia. Jadi bila dia kata julat, jadi tempat yang pertama dijumpa ni kat sini. Okey, tempat yang pertama dijumpa ni adalah yang paling kecil, dan tempat yang paling hujung selepas dia keluar rantau adalah tempat paling besar. Jadi dia nak Y, so kita tengok dekat sini dia punya nilai Y. Paling kecil ialah 40, paling besar adalah 60. Jadi untuk C1 dia punya julat dia antara 40 ada sama dengan iaitu Y yang paling besar 60. Itulah julat, contoh julat lah ya. Okey, kemudian yang kedua. Okey, yang kedua adalah peruntukan maksimum yang diperlukan jika kos harga bagi set catur raket badminton masing-masing ialah 130 dan 100. Tadi kita ada buat macam ni. Kan dekat jadual tadi kita tulis sini X, sini Y. Macam tu. Kita buat macam ni. Sini X, sini Y. X tadi apa? X adalah catur. Catur. Ini raket. Dan kita tambah lagi sini, sebenarnya kita boleh tambah dekat depan tadi pun boleh, kita tambah kat sini pun boleh. Okey. Kita ikut urutannya. Catur ialah 130 RM dan raket adalah RM 100. Jadi bermaksud kita kena buat ungkapan yang baru, iaitu 130 darab X campur 100 darab Y, macam tu. Okey. Untuk yang ini kita kena plotkan sahaja terus, iaitu macam ni. Kita plot secara bersilang. X kita plot 100 pada paksi Y pada paksi X 100, dan Y kita cari pada paksi Y 130. Tapi sebab dah di luar lingkungan kan, jadi kita kecilkan dia. Contohnya kita bahagi separuh. Okey, sepatutnya kita kena ambil X, Y macam tu. Sini X tadi apa? 100, 130. Tapi sebab besar sangat, jadi kita bahagi 2. Bahagi 2. So kita tengok pada 50 dan 75 macam tu. Okey. Jadi apa perlu kita buat? Kita lukis satu garisan. Kita cari X50 kat sini dan Y75 kat sini. Kita buat satu garis putus-putus.
Macam tu. Okey. Tadi saya kata garis putus-putus kan? Okey, garis penuh boleh, garis putus-putus pun boleh. Ini kita guna garis putus-putus lah. Okey, macam tu. Okey. Jadi sekarang cerita dia macam ni. Andaikan kita gerakkan garisan putus-putus ni bergerak ke atas dan ke bawah. Okey. Jadi bila kita kata maksimum mesti paling tinggi. Jadi jawapan dia adalah pada bucu rantau belorik ni. Jadi bucu rantau belorik ni ada 3. 1, 2, 3. Dan kita kena gerakkan garisan tersebut ke atas ataupun ke bawah. Tapi sebab maksimum, kita gerakkan dia ke atas garisan ni sampailah kita jumpa bucu yang terakhir. Jadi bila kita gerakkan garisan ni ke atas, bucu yang terakhir akan dijumpai adalah bucu yang ini. Betul? Bucu yang tu. Jadi bucu yang itu, kamu keluarkan dia punya koordinat. Jadi koordinat untuk bucu tersebut adalah, sebab bucu tu macam dah lari sikit kan. Kalau kamu buat betul-betul, kamu akan dapat sebenarnya, kamu akan dapat 30-50 sebenarnya. Sepatutnya dekat sini 30-50. Tapi sebab ada lari sikit, jadi dia dah tak berapa tepat. Jadi kamu tengok kamu punya graf sendiri lah. Jadi ini X, ini Y. Apa perlu kamu buat adalah kamu gantikan balik dalam ungkapan yang kamu dapat ni. Okey, ungkapan ni kita gantikan balik. So kita dapat 130 darab 30 tambah 100 darab 50. So kamu akan dapat dia punya kos maksimumnya adalah RM8900. Okey, itulah jawapan dia. Jadi persamaan ini memang selalunya kena dibuat lah, ya, kena buat yang baru, ya, mengikut kaedah tadi yang saya ajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.